Kalau anda menyangkakan sokongan terhadap rejim mayonis dekat dunia barat, terutamanya dekat Amerika Syarikat dan juga Britain, dua sekutu kuat bintang Daud semakin lama semakin kuat, anda silap. Kalau anda menyangkakan kempen boykot itu tidak berkesan sama sekali, anda juga silap. Tonton video saya ini sampai habis dan tahulah betapa usaha kecil kita ini, sekecil mana pun, insya-Allah akan membuahkan hasil untuk saudara-saudara kita. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Video ini saya rakamkan pada 30 hari bulan Oktober 2023 jam 12 suku tengah malam. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut, saya menjemput anda untuk follow akaun TikTok terbaru saya ini iaitu PBS Channel. Masih lagi tak ada video di dalamnya, tetapi akaun itu saya sediakan sebagai menyediakan payung sebelum hujan. Sebelum akaun kedua saya dekat TikTok ini turut menerima nasib bersama dengan akaun asal saya di-ban tanpa belas kasihan lantaran kekoyakan pihak-pihak tertentu. Kita kembali kepada tajuk kita. Sekarang anda tahu, krisis dekat tebing barat makin lama makin memuncak dan kita dapat lihat betapa begitu banyak sekali yang telah diceritakan di sini dan sana. Dan yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan sekalian, saya mahu anda tahu betapa sokongan untuk bintang Daud dan juga rejim mayonis dekat Amerika Syarikat dan juga Great Britain, iaitu dua negara sekutu kuat bagi bintang Daud tersebut, makin lama makin luntur, makin malap. Ini kerana tuan-tuan dan puan sekalian, dunia telah berubah. Dahulu, cuma media-media perdana sahaja memainkan peranan untuk menyebarkan naratif-naratif kepada masyarakat dan biasanya naratif itu dikuasai oleh pemegang taruh utama bagi media-media utama tersebut. Di mana media-media itu biasanya dikuasai oleh bangsa Y. Dan bangsa Y ini pastilah majoriti daripadanya menyokong usaha bintang Daud dan juga rejim mayonis itu. Oleh kerana itulah, dahulunya Barat memang sokong buta-buta tentang apa yang dilakukan oleh bintang Daud terhadap saudara-saudara kita dekat Palestin. Tetapi kini tuan-tuan dan puan sekalian, keadaan sudah pun berubah. Rakyat sudah mula celik dengan dunia tanpa sempadan iaitu internet. Golongan generasi Alpha dan juga generasi Z, di mana mereka inilah pada ketika ini telah mengumpulkan segala maklumat dan juga sejarah peristiwa-peristiwa yang berkaitan. Dan mereka akhirnya tahu betapa siapakah yang benar, siapakah yang salah dalam krisis antara Palestin dan juga bintang Daud serta rejim mayonis ini. Di mana begitu ramai sekali rakyat di luar sana dekat Amerika Syarikat, dekat Britain dan di mana-mana sahaja turun ke jalanan untuk menyatakan sokongan dan juga solidariti terhadap Palestin dan juga umat Islam di sana. Dan mereka menyokong bukan kerana agama, bukan kerana mereka ini orang kata apa bersimpati terhadap Islam, tetapi mereka ini bersimpati dan faham tentang apakah yang diperjuangkan oleh rakyat Palestin dan juga para pejuang Ha Alif Mim Sin. Tetapi dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu lagi kempen yang kita juga boleh buat pada ketika ini yang dahulunya agak suam-suam kuku tetapi kali ini telah mendapat momentum yang sangat-sangat luar biasa, iaitulah kempen boykot. Boykot ini tuan-tuan dan sekalian bermaksud boykot barangan yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang memang secara jelas dan nyata memberikan bantuan ataupun dana ataupun sumbangan kepada tentera-tentera rejim mayonis. Dan banyak sekali syarikat yang memang kita dah tahu seperti Starbucks, McDonald's, Unilever, Disney dan pelbagai lagi memang dengan jelas dan nyata menyatakan sokongan mereka terhadap rejim bintang Daud tersebut. Tetapi tuan-tuan dan sekalian, dahulu kempen boykot ini walaupun dijalankan, tetapi sambutannya hanya suam-suam kuku. Sebab apa? Sebab kurangnya cakupan dan juga publicity terutamanya oleh media-media tempatan. Tetapi kini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sambutan terhadap kempen boykot barangan mereka yang simpati terhadap bintang Daud ini makin mendapat momentum yang sangat-sangat besar. Dekat Amerika Syarikat sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
kempen ini menyaksikan begitu ramai sekali pekerja-pekerja Starbucks telah mula meninggalkan kerjaya masing-masing kerana mereka protes terhadap sokongan yang telah diberikan oleh pihak pemesan Starbucks terhadap rejim bintang Daud tersebut, dan dianggarkan banyak sekali kerugian yang telah ditanggung oleh mereka ini. Tetapi biasalah, orang putih ni tuan-tuan, manalah nak mengaku mereka kalah, manalah nak mengaku mereka itu salah. Kalau tidak, tak adalah mereka buat filem tentang Perang Vietnam yang menyaksikan mereka menang, padahal hakikatnya mereka kalah teruk dekat Vietnam. Dalam masa yang sama juga timbul beberapa kekeliruan berkenaan dengan kempen boykot ini. Yang pertamanya tentang McDonald's, di mana kita tahu McDonald's antara syarikat yang cukup lantang memberikan sokongan terhadap rejim mayonis. Tetapi tuan-tuan sekalian, macam kita tahu, McDonald's Malaysia tidak lagi berhubung kait dengan McDonald's di peringkat antarabangsa. McDonald's Malaysia ini 100% milik syarikat tempatan. Cumanya masih lagi terdapat satu kekeliruan berkenaan dengan adakah McDonald's Malaysia membayar loyalty kepada McDonald's antarabangsa untuk menggunakan nama McDonald's. Dan benda inilah yang masih lagi boleh kita ambil kira berkenaan dengan kempen boykot ini sebenarnya. Tetapi timbul satu soalan, bagaimanakah nasib para pekerja syarikat-syarikat seperti ini yang dekat Malaysia ini, di mana rata-ratanya macam mana kita tahu, mereka ini kebanyakannya adalah orang Melayu dan Islam. Untuk menjawab soalan ini sebenarnya memang tidaklah sesenang mana, sebab ini berkaitan dengan periuk nasi seseorang. Tetapi itulah, benda ini juga berkaitan dengan apa yang berlaku dekat luar sana, dekat Palestin sana, dan juga isu kemasyarakatan serta isu agama itu sendiri. Dan benda ini sebenarnya merupakan salah satu jalan takwa sebenarnya. Dan saya hanya mampu untuk quote kata-kata para ustaz, di mana insya-Allah kalau kita ikhlas untuk melakukan sesuatu demi kerana Allah Ta'ala dan juga untuk membantu hamba-hambanya yang lain, Allah akan memudahkan urusan rezeki kita. Mudah-mudahan. Tetapi satu saja pesanan saya kepada anda semua, sekiranya kalau kita kenal rakan-rakan kita yang enggan boykot perniagaan-perniagaan ini, kita jangan pilih mereka, kita jangan kutuk mereka dan kita jangan maki mereka. Anggap saja mereka ini belum dikurniakan kesedaran oleh Allah SWT. Kita doakan mereka agar mendapat kesedaran tersebut dan turut bersama-sama kita melakukan usaha yang kecil, ibarat burung pipit yang cuba untuk membawa air memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Tetapi sekiranya kalau mereka yang enggan boykot ini memerli kita pula, memaki hamun kita serta kata kat kita macam-macam hanya kerana mereka tidak mahu boykot dan mereka marah kita boykot, maka kita tak payah cerita banyak. Kita tanyakan saja satu soalan ini kepada mereka. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?